A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Said Hazrul Asfi bin Said Umar serta sahabat-sahabat rakan-rakan seperjuangan sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kaitan kepelbagaian ijaz Al-Quran dengan ilmu pengetahuan semasa. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat teragung Nabi Muhammad, tidak mampu ditandingi, mempunyai berbagai bentuk mukjizat dalamnya, mukjizat ilmu. Kemukjizatan Al-Quran dapat dirasakan sejak zaman penurunan wahyu hingga akhir zaman dari segi keelokan bahasa, kefasihan dan balaghahnya. Hakikatnya, makna mukjizat ilmi dan rahsia ayat-ayat saintifik ilmi dapat dicapai dan semakin jelas pada zaman perkembangan kajian-kajian ilmu sains selepas abad ke-20. Kaedah dalam perbahasan ijaz ilmi. Al-Quran sebagai kitab hidayah umat manusia dalam menjalankan kehidupan dan beribadah, tidak terlampau dan tidak pula terlalu jumut dan tidak terkeluar dari pentafsirannya yang sebenar. Al-Quran adalah uslub yang fleksibel dan terbuka kepada takwil, perlu merujuk kepada maksud hakiki atau majazi yang tepat dan jelas. Berpegang kepada fakta ilmiah dalam mengeluarkan suatu fakta atau hukum bukan sekadar teori yang boleh berubah, tidak menentukan maksud sahaja, kerana kadang-kala ayat tersebut mempunyai maksud hakiki dan majazi. Mustahil berlaku pertembungan antara fakta-fakta ilmiah dan fakta-fakta yang terdapat di dalam Al-Quran. Tidak tergesa-gesa, sentiasa berpegang teguh kepada manhaj ilmu yang kadang-kala penafsirannya bergantung kepada waktu dan keadaan semasa. Pengertian ijaz ilmi Al-Quran. Mukjizat pada bahasa Arab iailah ijaz, iailah bermaksud melemahkan ataupun menjadikan tidak mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjizat, dan apabila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka dia dinamai mukjizat. Al-ijaz ialah isbatul ijaz, artinya menetapkan bahawa ianya melemahkan lawan. Mukjizat definisi sebagai satu hal peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang tidak mampu ditandingi dan melemahkan penentang dengan tujuan membuktikan kebenaran kitab Al-Quran. Hasan Zaini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan ijaz ilmi Al-Quran adalah apa yang diberitahu oleh Al-Quran sebagai kitab suci tentang hakikat sesuatu dan dibuktikan oleh ilmu eksperimental yang pada saat itu belum tercapai oleh manusia. Kerana keterbatasan sarana ini merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In huwa illa zikrun lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'dahun. Artinya, Al-Quran ini tidak lain hanya peringatan bagi semesta alam, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Kejadian langit dan bumi yang dalam surah Anbiya ayat 30 yang bermaksud, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Langit dan bumi asalnya melekat di antara satu sama lain. Rock, yakni jahit, dikumpul bersama secara padu. Kemudian fat, sesuatu yang diwujudkan dengan cara membelah, memusnahkan rock. Titik ini meletup kuat menyebabkan materialnya hancur dan terpisah. Kemudian ini berbentuk keseluruhan struktur alam. Teori Big Bang mendapati asal alam semesta adalah satu titik berkeadaan padu mengandungi semua material alam semesta.
1929, tokoh astronomi dari Amerika Edwin Hubble menemui bukti kukuh menyokong teori Big Bang melalui peralatan canggih menunjukkan alam sedang mengembang. Kejadian langit dan bumi fasa 2, surah Al-Fussilat ayat 11 yang bermaksud, kemudian dia menunjukkan kepada penciptaan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua menjawab, kami datang dengan suka hati. Kejadian langit dan bumi fasa 2 dari surah Al-Fussilat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma istawa ilas samaa'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi antiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'in. Yang bermaksud, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Kedua-dua menjawab, kami datang dengan suka hati. Profesor Yoshihide Kozai kagum dengan ayat Al-Quran. Penemuan ini menunjukkan fenomena ini memang berlaku dan baru ditemui. Mustahil manusia boleh ceritakan dengan detail. Pencantuman gas hidrogen, helium menjadi gumpalan asap selari dengan penemuan awal kejadian alam adalah panas, berasap, teori cabut dan leplis. Allah ayat 3 bermaksud dialah yang melebarkan bumi dan dijadikan di atasnya gunung ganang dan sungai-sungai. Daripada asap ini lahirlah objek-objek lain seperti binatang, cakrawala dan galaksi-galaksi. Langit dan bumi kosong dari sebarang objek, hanya dipenuhi asap tebal Tuhan. Manakala kehebatan Allah lagi dapat kita lihat dalam ijaz Al-Quran, yaknilah berkenaan dengan kejadian manusia. Kejadian manusia ya, kita lihat dari pengenalannya tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah dan kehebatan Allah yang boleh memberikan rasa insaf terhadap asal usul kejadian manusia. Dengan itu, kita akan jadi patuh dan taat kepada penciptanya. Dalil nakli tentang kejadian manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Yang memberi maksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersyukur dan bersujud kepadanya. Proses kejadian manusia, yaknilah daripada nutfah, yaknilah peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Kedua ialah alaqah. Pada peringkat ini, darah beku janin berada dalam keadaan melekat pada dinding rahim. Ianya berlaku pada minggu yang kedua hingga ketiga. Mudghah. Peringkat ini berlaku membentuk organ tertentu seperti otak, saraf tunjang dan lain-lain organ. Ianya berlaku pada minggu keempat dan kelima. Izham, yakni lahm. Peringkat membentuk tulang, seterusnya otot-otot membungkus tulang menjadi rangka. Ianya berlaku pada minggu kelima dan ketujuh. Manakala tulang pula, peringkat ini semua tulang-tulang janin terbentuk dengan sempurna dalam bulan ketiga dan bulan keempat. Berlaku pembentukan uri dengan lengkap. Nafur, yakni ruh,
Peringkat peniupan ruh setelah sempurna berlakunya organ-organ di alam rahim, bayi sudah mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian manusia mengikut sains. Kejadian manusia yaknilah manusia berlaku melalui persenyawaan, lahirnya zygote, embrio, fetus dan juga seterusnya menjadi bayi dan lahir ke alam ini untuk menjadi seorang manusia yang sempurna dan akan hidup dengan mematuhi syariat Allah bagi yang menerima syariat Allah. Rumusannya, kesimpulannya jelas pada kita, Al-Quran diturunkan dengan penuh keistimewaan. Al-Quran ini lengkap, teratur dengan perjalanan alam semesta. Susunan kehidupan di alamnya adalah di luar jangkauan dan kemampuan manusia. Manusia tidak mampu untuk melaksanakan ataupun mencipta sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Makhluk atau segala isi buana ini tidak mampu menandingi kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari semua segi. Kemampuan manusia terbatas, penglihatan manusia terbatas, kehendak manusia terbatas, semuanya terbatas, melainkan kuasa Allah sajalah yang berkuasa atas segala-galanya. Maka Allah Maha berkuasa dan kehebatan Allah menurunkan Al-Quran yang menepati seluruh keperluan kehidupan manusia adalah merupakan satu keistimewaan, dan ianya adalah merupakan ijaz ataupun mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ianya menjadi mukjizat, ianya tidak dapat ditandingi oleh mana-mana makhluk yang berada di atas dunia ini. Sewajarnya makhluk ini akur dengan apa yang dijelaskan dan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih.